Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmih barakatuh. Al-babul khabisu fi ahwalil qabri wa dhikril malaki alladhi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakirin. Dan inilah bab yang kelima pada menyatakan ahwal kubur. Ahwal kubur makna keadaan-keadaan, hal-hal yang berlaku dalam kubur, dalam alam barzakh, dan menyatakan malaikat yang masuklah ia malaikat akan kubur dahulu daripada mungkar dan nakir. Ada lagi daripada mungkar dan nakir tadi beberapa malaikat yang masuk. Cerita daripada Abdullah bin Salam masuk atas mayat itu malaikat dahulu daripada bahawa masuk oleh mungkar dan nakir, pada sebelum dia disoal oleh mungkar dan nakir. Berkilat-kilat cahaya mukanya malaikat ni, malaikat yang masuk dulu ni, seperti matahari. Bermula namanya malaikat itu malaikat Ruman. Masuklah ia atas mayat, kemudian duduk ia. Maka berkata ia malaikat Ruman bagi mayat itu, suratkan olehmu akan barang yang engkau amalkan daripada sekalian kebajikan dan daripada segala kejahatan. Sebelum malaikat mungkar nakir masuk, malaikat Ruman ni masuk, suruh mayat tu tulis semua amal baik dia, semua amal tak baik dia tu. Macam mana kaifiat, macam mana kaedah, wallahu alam, kita tak tahu. Ini cerita gaib, kita percaya je. Maka berkatalah mayat itu baginya malaikat, dengan apa suatu yang aku suratkan. Nak tulis macam mana ni? Di manalah kolam? Pen aku mana? Pen tak ada, nak tulis macam mana? Dan di mana bekas dakwat? Dakwat tak ada, pen tak ada, bekas dakwat pun tak ada. Dan di mana dakwatku? Dakwatnya mana? Bekas dakwat mana? Dakwat mana? Pen mana? Maka berkatalah ia malaikat, air liur engkau itulah dakwat engkau, pakai liur tu. Dan kolam engkau itu, pen kau tu, anak jari tu, ambil dah. Tulis. Maka berkatalah mayat, atas apa suatu yang aku nak suratkan, aku nak tulis atas apa, dan tiada bagiku sahifah. Aku ni buku pun tak ada, sahifah tu. Sahifah tu kayu dah, tempat tulis, atau papan ataupun kertas. Telah bersabdalah Nabi alaihi salam, maka dipotongkanlah daripada kapannya akan suatu kerat. Ambil kain kapan itu, kerat. Maka memberilah ia akan dia. Malaikat tu kerat kain kapan dia, bagi dekat mayat tu. Disebut dalam alam barzakh ni. Maka berkata malaikat, inilah sahifah engkau, inilah kertas engkau. Kertas engkau tulis ni dia, kain kapan ni. Maka surat olehmu, tulis. Maka menyuratlah ia akan barang yang beramal ia dalam dunia daripada kebajikan. Apa amal baik dia tulis semua dalam tu. Maka apabila sampai ia akan kejahatan, malu mayat ni nak tulis. Nak tulis ni benda tak elok ke ni, malu nak tulis. Maka berkatalah ia malaikat baginya, hei orang yang berdosa, kerana apa engkau tiada malu daripada orang yang menjadikan dikau? Dulu masa kau buat kau tak malu pun, sekarang kau nak malu dengan aku. Tuhan yang buat engkau dulu tu. Maka berkatalah ia baginya, orang yang berdosa, kerana apa tiada malu engkau daripada orang yang menjadikan dikau, sekira-kira engkau berbuat akan dia dalam dunia, dan malu engkau daripada aku sekarang ni. Maka mengangkat oleh malaikat itu akan tongkat,
maka memukul akan dia. Oh, dah kena pukul dulu dah. Belum angkat muka kaki dah kena pukul lagi. Maka berkata oleh hamba itu, angkatkan olehmu daripada aku akan pukul ini, jangan kau pukul aku, kata mayat tu. Hingga aku surat akan dia. Tak apalah, jangan pukul lagi dah. Aku tulis apa yang jahat aku buat ni. Maka menyurat ia di dalamnya akan sekalian kebajikan dan sekalian jahat yang dia buat. Oh, mayat tu tulis. Kita lah tu. Belum muka nakir sampai tu kita dah tulis semua dah kat atas kain kapan. Start kain kapan tu kecil je nak boleh tulis. Ini alam gaib. Jangan disoal. Tapi boleh faham. Sebab tu dia pakai audio. Macam handset tu. Handset tu sesuatu kan. Kita type dalam tu punyalah banyak. Muat dalam handset tu kan. Kalau itu pun kita boleh terima, maka alam barzakhiyah tu canggih lagi. Macam tu juga kalau orang tanya, ustaz, dalam satu hadis disebut segala suratan amal kita ni ditulis lalu disimpan di dalam batu Hajar Aswad. Tu yang Nabi cium suratan amal. Nak bubuh macam mana batu kecil tu kan? Satu dunia punya amalan ni bubuh dalam tu. Macam nak jawab. Kalau kita pakai faham batu tu di atas batu macam tu, dia tak buku ni memang dah tak muat. Ni diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, guru kepada Syekh Ahmad Idris, tarekat Ahmadiyah tu. Dia kata cara tulis tu dia macam pancaran. Ni batu Hajar Aswad macam skrin. Dia macam skrin, jadi semua amal setiap orang tu dipancarkan dekat batu tu. Tu dia scroll lah, boleh scroll. Masya Allah, ni canggih lagi ya. Rekod kita, amal kita dalam akhirat esok lebih canggih daripada apa yang kita faham. Yang kita ingat kita ni sains teknologi kita hebat sangat. Apa yang ada pada malaikat tu lagi hebat lagi ya. Semua sini kain kapan soal ni ya, dikerat sikit, ditulis segala amal daripada kecil sampai mati. Tulis muat macam mana tu, jangan disoal. Tapi boleh kita fikirkan, boleh kita taakulkan macam mana ya. Mana kata apa lagi? Dia tulis dah semua. Kemudian menyuratlah ia akan dia bahawa menggulung ia akan dia. Lepas dia tulis semua tu, dia pun gulung kat kain kapan tu. Dan menteri akan dia. Ikat. Menteri tu makna dia diikat. Dan berkata ia dengan apa suatu yang menyurat ia akan dia bahawa dengan apa suatu yang aku menterikan akan dia. Menteri makna nak matikan dia, nak seal ni. Dan tiada serta aku khatam, aku nak cop ni tak ada ni. Menteri tu nak cop ni tak ada cop. Maka berkata ia menterikan olehmu akan dia dengan kuku engkau. Cap kat kuku ni tak tu. Maka menteri ia akan dia dengan kukunya, dan digunting ia pada batang lehernya, digantung ia dekat batang lehernya. Leher siapa ni? Leher mayat ni. Sampailah kepada hari kiamat. Inilah maksud firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamna ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Inilah setengah daripada tafsir ayat yang maksudnya bermula tiap-tiap manusia. Kullu insanin alzamna ta'irahu, itu kami lazimkan dia akan suratan amalnya. Kami jadikan dia, kami tuliskan suratan amal itu fi unukihi, di tengkuknya. Jadi maknanya apa yang diceritanya ada asal ayat Quran. Suratan amal tu yang kita tulis ni, yang malaikat tulis tu, itu dia hantar dibentang depan Allah.
Ini yang kita tulis ni, kita tulis. Yang gantung kat leher ni. Bukan yang malaikat tulis ni, yang kita tulis sendiri ni. Yang kita sendiri tulis. Gantung kat leher. Pada tengkuknya. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya apa yang gantung kat tengkuk ni. Pada hari kiamat akan kitab yang berjumpalah ia akan dia kitab apa ni? Kitab catatan yang dia tulis sendiri tu. Padahal terbukalah ia, mansyura. Kemudian daripada demikian itu oleh mungkar nakir. Bukan nakir cek kat situ. Seperti demikian itulah. Masya Allah. Maknanya dia lepas tu dicek pula oleh malaikat bukan nakir. Dan apabila melihat oleh orang yang derhaka itu akan kitabnya pada hari kiamat, maka tiba-tiba menyuruh akan dia oleh Allah Ta'ala dengan membaca ia akan segala amal kebajikannya. Yang kita tulis tu, kita baca sendiri. Hak gantung kat tengkuk ni, ambil baca. Maka apabila sampai ia pada segala kejahatan, diam dia. Aku buat baik, aku semayang, aku puasa, sampai kat jahat, nak cakap senyap. Maka firman Allah Ta'ala, kerana apa tiada engkau baca? Maka berkata ia, aku malu ya Allah daripada engkau. Maka berfirman Allah Ta'ala, kerana apa engkau tiada malu di dalam dunia, dan pada sekarang ni baru engkau nak malu daripada aku? Maka menyesallah oleh hamba itu, dan tiada memberi manfaat akan dia oleh menyesal itu. Maka firman Allah Ta'ala, ambil olehmu hai malaikat Zabaniyah akan dia, dan belenggulah olehmu akan dia, kemudian masukkan olehmu akan dia akan neraka Jahannam. Ini menarik ni. Malaikat Zabaniyah ni disebut dalam Al-Quran. Bagaimana malaikat Zabaniyah ni, dia dalam surah Iqra, di manakah malaikat Zabaniyah ni menarik, pegang kepala kita ni kat mana? Dan surah Iqra sebut nasiyatan kadhibah. Nasiyatan kadhibah. Nasiyah ni macam tu tuan-tuan. Nasiyah ni bahagian ni. Ni kat bahagian depan ni, 1400 tahun dulu. Nasiyatan, dia kata bahagian kepala yang berdusta. Pada kurun yang ke-21 ni, dengan kecanggihan teknologi barat, mereka ada satu sistem macam mana nak jadikan orang ni cakap benar. Dia beritahu dia ni cakap betul ke saya cakap bohong. Apa cara dia? Dia kontrol bahagian ni, dia check kat sini. Mereka mengkaji, kata, kalau kita buang, kita kontrol sini, kita buang ni, maka manusia tak boleh nak cakap bohong. Kalau dia cuba bohong pun tak boleh. Dia akan nampak kepalsuan dia tu. Kan ada mesin kan, dia check orang ni cakap betul ke salah. Jadi bahagian ni dalam Quran sebut nasiyah, nasiyatan. Subhanallah, nasiyatan. Ya, dalam bahasa Arab ni, kepala ni semua ada istilah dia. Ni ra'sun, ni nasiyatun, ni semua ada nama ni. Tapi kenapa dalam Quran, dalam surah Iqra tu, apabila malaikat Zabaniyah tu nak tarik kepala tu, nak pegang tu, dia kata nasiyatan kadhibah. Bahagian nasiyah je ni, kadhibah, dusta. Subhanallah, 1400 tahun dulu dah, teknologi belum ada lagi, Allah dah bagi tahu dah bahagian kepala mana yang berdusta tu, yang bahagian ni. Tepat seperti mana kajian sains yang ada sekarang ni. Kalau manusia ni dibuang ini, dia tak boleh cakap bohong. Dia nak bohong tak boleh, dia akan cakap benar. Atau dia boleh, ada alat tu boleh check, kita bohong, dia detect. Dia detect sini. Allah. Ini maknanya betul lah, di akhirat besok kita tak nak cakap bohong. Cakap bohong tak boleh. Apa yang keluar tu semua tu malaikat pegang. Dekat Zabaniyah tu pegang. Dia tahu ni nasiyah bagian ni. Allah. Tak
Tak percaya Quran ni. Macam mana tak percaya? Tu. Lepas tu dia kata apa ni? Dia ambil olehmu hei Zabaniyah. Zabaniyah ambil kat mana? Ambil kat sini. Tarik. Dia giring kat sini. Ka nasiyatin kadhibah. Dan belenggu olehmu akan dia. Barulah dirantaikan. Kemudian masukkan olehmu akan dia akan neraka jahim. Baru dah tarik masuk neraka jahim. Nampak tuan-tuan? Nampak proses tu? Maknanya kita ni bukan bukan semata-mata suratan amal kita tu. Maknanya dalam ahwal di kiamat ni, bukti-bukti yang menyatakan kita telah membuat maksiat dan menderhaka pada Allah tu. Dia penyaksian yang pertama, kitab ini kiri kanan, malaikat rakib dan atid, rakibun atidun, malaikat yang mencatat amal. Yang kedua, anggota tubuh badan kita ni, kiri kanan ni. Yang ketiga, buku yang kita tulis sendiri ni. 3 dah. Allah. Maknanya tak ada nak lagi. Mahkamah Tuhan esok ni. Yang keempat, Allah sendiri yang menyaksikan perbuatan kita tu. Jadi lengkap. Padahal Allah tengok tu pun dah cukup dah. Tapi Allah nak bagi kita perasaan mahkamah tu. Boleh kita relate macam mana mahkamah dunia dengan mahkamah akhirat. Dan berapa banyak saksi yang datang. Kenapa di akhirat saksi yang menyatakan wa tashhadu arjuluhum, menyaksikanlah kamu ni oleh 2 kakimu. Kenapa 2? Sebab saksi memang 2 orang. Kalau ikut Islam, saksi kena 2 paling kurang, kecuali kes-kes tertentu. Ada yang 1, ada yang 4. Tapi kebiasaan saksi 2. Arjuluhum. Yang mendakwa tangan, saksi kaki, 2 orang. Allah. Kemudian barulah malaikat ini. Kemudian apa catatan yang kita tulis sendiri. Dan akhir sekali Allah sendiri yang bersaksi. Jadi Allah, malaikat, buku catatan yang kita tulis, buku catatan yang ditulis oleh malaikat rakib dan atid. Jadi 4 saksi yang tak mungkin kita dapat. Dan kelima, anggota kita, sikap dia. Allah Ta'ala, malaikat, kitab yang ditulis oleh rakib atid, kitab yang kita tulis. Yang kelima, anggota tubuh badan kita bersaksi, termasuk kulit-kulit juludun. Memang tak lepas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam mana nak bohong? Nasiyatan kadhiban. Malaikat dah pegang kat sini, pegang sini, tak nak bohong, tak dia. Nak bohong tak dia. Faslun, pada menyatakan jawab soal munkar dan nakir itu, tersebutlah di dalam khabar, apabila dihantarkan mayat di dalam kubur, nescaya datang akan dia oleh 2 orang malaikat yang hitam keduanya, lagi biru 2 matanya. Ini tercatat dalam hadis Al-Bukhari. Ainahuma arzaqani, 2 mata yang kebiru-biruan keduanya. Bermula suara keduanya seperti guruh, karra'di, sautuhuma karra'di. Bila cakap, kuat, bingit dia kata ni. Bila malaikat muka nakir tu tanya tu, bingit dia. Maksudnya soalan tu dalam bentuk bentak. Marabuka itu. Kejut. Dan mata keduanya seperti kilat yang menyambar, yang membelah oleh keduanya akan bumi dengan taring keduanya. Banyak riwayat kata ni. Naban maknanya 2 taring. Malaikat tu bertaring. Banyak riwayat ni lah satu riwayat yang saya jumpa, malaikat bertaring. Malaikat lain tak ada taring, ni malaikat ni. Malaikat muka nakir ni. Allahu Akbar. Zabaniyah tidak, apa tidak. Muka nakir bertaring. Taring pula panjang sampai ke bumi. Bila dia jalan, seret tu bumi tu terbelah bumi, tajamnya taring tu. Bila dia berjalan, bumi tu terbelah. Tapi dalam alam barzakh ya, kita tak nampak. Maka datanglah keduanya akan dia daripada pihak kepala, datang daripada belah kepala. Maka berkata semayang,
jangan kedua kamu itu datang akan dia daripada pihak aku. Jadi yang menghalang dia ni daripada soal ni, semayang ni tadi. Solat kita halang, tak bagi. Nak pergi tempat lain. Yang kat sini. Maka berapa banyak sembayang yang dia sembayang akan dia waktu malam dan pada waktu siang, kerana takut ia daripada tempat ini. Jadi jangan kacau lah. Tak usah kacau lah, dia ni orang kuat sembayang ni. Kemudian datang pula kedua malaikat itu akan dia daripada pihak kedua kaki. Dia pergi kat kaki pula. Maka berkatalah dua kaki itu, jangan kedua kamu munkar nakir datang daripada pihak kami. Maka sungguhnya adalah dia dengan kami ni berjalan kepada sembahyang jemaah. Kaki ni gitu. Elok tuan kami ni, hari-hari letak sembahyang Masjid Senawang. Kerana takut daripada tempat ini, sebab dia takut apa ni? Kubur ni. Dia dah tahu dah. Sebab tu dia selalu datang masjid. Maka datang pula keduanya akan dia daripada pihak kanan. Maka berkatalah pula sedekah pula halang. Jangan datang kedua kamu akan dia daripada pihakku. Maka bahawa sungguhnya adalah dia ni bersedekah dengan aku, buat sedekah. Kerana takut ia daripada tempat ini, maka datanglah keduanya itu akan daripada pihak kiri pula. Tak lepas, kanan tak lepas. Maka berkata pula puasa dia pula, jangan kedua kamu datang akan dia daripada pihakku. Maka bahawa sungguhnya adalah dia berlapar ia dan dahaga ia kerana takut daripada tempat ini. Maka jaga ia seperti barang yang jaga orang yang tidur. Terbangun itu, baru terbangun. Jadi maka berkata ya, apa yang menghendaki oleh kedua kamu, baru terbangun. Barulah bila roh masuk, barulah mayat tu terbangun. Setelah amal-amal dijawab. Bukan ilmu tuan-tuan, amal. Semayang dia, puasa dia, sedekah dia, ni yang menjawab. Dan akhir sekali barulah mayat tu sedar, mayat tu tanya, apa kamu nak? Maka berkatalah mayat itu, maka berkatalah kedua malaikat itu, kami kendak daripada engkau itu mengesakan Allah Ta'ala. Maka berkata mayat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya naik saksi aku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Maka berkata keduanya, apa yang kau kata pada hak Muhammad AS? Maka berkata ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itulah hambanya dan rasulnya. Maka berkatalah keduanya, hiduplah engkau padahal mukmin, dan mati engkau ni pun padahalnya kau ni mukmin juga. Betul lah kau ni orang beriman. Kemudian bermula hikmah pada soal dua malaikat itu, bahawasanya malaikat mencerca ia pada anak Adam alaihissalam. Sekira-kira berkata mereka itu, adakah engkau jadikan dalam itu orang yang memfasad di dalamnya dunia, hingga akhir ayat. Tak kala firman Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini nak kisah kenapa sebenarnya, apa hikmah Allah Ta'ala jadikan soalan dalam kubur ni. Apa sebab sebenarnya? Apa hikmah? Maka dijawab, sebenarnya hikmah kenapa ada soalan munkar nakir ni, zaman dulu sebelum manusia dijadikan, malaikat pernah protes kepada Allah Ta'ala. Apa dia kata? Ataj'alu fiha. Ketika Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat, aku nak buat khalifah di muka bumi ni. Malaikat kata apa? Bila malaikat kata tu, dia kata apa? Ataj'alu fiha man yusidu fiha. Adakah kau nak buat mereka yang akan buat rosak dalam muka bumi ni? Macam mana dia tahu? Sebab sebelum manusia ni turun ke muka bumi ni, dah ada satu golongan jin, namanya jan. Golongan jan jahat. Sampai malaikat terpaksa turun halau dia orang ni, buat kacau kat bumi ni. Lepas tu barulah diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi untuk duduk kat bumi. Sebab tu ayat Quran mesti sebut jin dulu. Minal jinnati wan nas, jin dulu.
Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'jin dulu. Sebab memang jin dulu. Memang jin dulu. Jan kembali. Satu golongan tu yang telah dihalau dan dibunuh daripada malaikat kerana buat rosak kat. Lepas tu dia kata, ni kau nak buat lagi ya Allah? Kenapa kau nak buat lagi manusia yang makan buat rosak ni? Lepas tu apa kata Allah Ta'ala? Maka menolak Allah Ta'ala atas mereka itu, berkata mereka itu dalam firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku terlebih tahu akan barang yang tiada kamu tahu, hai malaikat. Maka dibangkitlah oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat kepada kubur orang yang mukmin, supaya bertanyalah keduanya akan mayat, man rabbuka, sampailah habis akhir ayat, akhir soalan. Maka menyuruh akan keduanya oleh Allah Ta'ala, bahawa naik saksi oleh keduanya antara hadapan segala malaikat dengan barang yang mendengar oleh keduanya daripada hamba yang mukmin, dari kerana bahawa sekurang-kurang saksi itu dua orang. Kemudian berfirman Tuhan, hei malaikat, sungguhnya engkau ambil rohnya dan kau tinggalkan hartanya bagi orang yang lain, dan akan istrinya pada peliharaan orang lain, dan akan hamba jariahnya bagi orang lain, dan dusunnya bagi orang lain, dan menanya oleh keduanya akan di dalam perut bumi. Maka tiada redha ia melainkan daripada aku, dan tiada menjawab ia daripada seorang melainkan daripada aku. Maka berkatalah Allah, itu Tuhanku, dan Muhammad itu nabiku, dan Islam itu agamaku. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi islami dina. Tiadakah kamu mengetahui bahawasanya aku itu terlebih mengetahui barang yang tiada kamu tahu, seperti barang disebut dalam Al-Quran. Jadi maknanya itu dia. Allah Ta'ala tak lupa soalan yang ditanya oleh malaikat sebelum manusia dijadikan. Jadi antara hikmahnya, bila malaikat tanya, dua orang malaikat, kenapa dua? Kenapa tak seorang? Menarik tu. Kenapa soalan dalam kubur ni tak seorang, dua orang? Sebab dua orang ni nak jadi saksi. Saksi untuk siapa? Saksi kepada malaikat lain. Diorang dengar jawapan-jawapan orang beriman ni, dia pun kata, hei malaikat semua, kita dah salah ni. Rupanya ada benda yang kita tak tahu, Allah tahu. Apa dia? Rupanya antara manusia banyak-banyak ni ada yang beriman. Bila aku tanya siapa Tuhan, dia jawab Allah. Bila aku tanya siapa Muhammad, dia kata Rasul aku. Bila aku tanya mana kiblat, dia kata Kaabah. Betul lah, kata Tuhan, dia lagi tahu daripada kita. Tu hikmah kenapa ada seperti itu. Faslu, pada menyatakan dua orang malaikat yang bernama kiraman katibin. Kenapa dah tiba-tiba cerita kiraman katibin ni? Sebab ini dua orang malaikat yang mencatat amalan kita. Nama dia ada dua. Kadang-kadang panggil Raqib Atid, kadang-kadang panggil kiraman katibin. Kiraman makna mulia, katibin makna tulis. Cerita bahawa tiap-tiap seorang manusia sertanya dua orang malaikat. Salah satu daripada duanya daripada pihak belah kanan, kerja dia menyurat akan segala amal baik, daripada ketiadaan dipersaksikan akan taulannya. Dia bila dia tulis benda baik, dia tak payah saksi, dia tulis, tak ada orang saksi. Dan yang keduanya pula belah kiri, menyurat ia segala amal jahat, dan tiada disurat akan dia melainkan dengan dipersaksikan taulannya. Apa maksud dia? Maknanya yang malaikat yang kiri ni, bila dia nak tulis satu, dia tanya kat malaikat belah kanan tu, hei malaikat kanan, kau nampak tak apa aku nampak? Nampak. Dia mencuri kan? Ya. Boleh aku tulis? Nanti dulu. Malaikat belah kanan dia halang, nanti dulu. Tunggu 6 jam. Kalau dia taubat, jangan tulis. Kalau dia tak taubat, baru kau tulis. Dia kena refer dulu. Adapun bila buat baik, tak ada. Tak ada pula malaikat belah kanan tanya, hei malaikat kiri, dia buat baik kan? Ya. Nak tulis tak? Tak ada. Terus tulis. Ini perbezaan antara malaikat kanan dan malaikat kiri. Malaikat kiri bila nak tulis, dia kena refer kat kanan tu. Kalau kanan kata nanti dulu, tunggu. Kalau dia taubat, jangan tulis.
Dipanggillah malaikat belah kanannya aminun, yang dipercayai. Ini ma'mun, ini ma'mun, ini amin. Ini yang kepercayaan, ini yang dipercayakan. Kiraman katibin tu. Sikit lagi. Lepas tu dia kata apa ni? Lepas tu maka jika duduk hamba itu, ke mana dia pergi? Adalah seorang daripada keduanya belah kanan, yang seorang lagi belah kiri. Maka jika dia berjalan, yang seorang daripada keduanya di belakang, yang seorang akan duduk kat depan. Maka jika tidur, adalah salah seorang daripada kedua sisi kepala, dan seorang lagi akan duduk di sisi kaki. Dan pada satu riwayat yang lain, 5 orang malaikat, 2 malaikat dengan malam, 2 orang malaikat siang. Seorang malaikat tiada bercerai akan dia suatu waktu daripada segala waktu. Jadi dia macam cara riwayat. Setengah riwayat pula kata malaikat dia 5 orang. Dia ada shift 2 siang 2 malam. Kiri kanan ni 2. Bila dia naik, yang malam, shift malam turun. Dia jaga daripada lepas maghrib sampai subuh. Subuh dia bawa naik. Yang tadi naik turun bawah pula jaga. 4 orang. Yang seorang pula, dia kata malaikat hafazah, dia tak cerai, dia duduk situ. Bermula demikian, itulah tafsir daripada firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Artinya bagi seorang manusia itu beberapa yang bergilir-gilir pada antara hadapan dan daripada belakangnya. Dan murad daripada mu'aqqabat, bergilir-gilir itu malaikat pada waktu malam dan malaikat pada siang, yang memelihara mereka itu akan dia, daripada jin, daripada manusia, daripada syaitan. Maka 2 malaikat yang menyurat keduanya akan segala amal kebajikan dan kejahatan antara 2 berikatnya, dan kolam keduanya itu lidahnya, dan bekas dakwat keduanya mulutnya, dan dakwat keduanya ialah air liurnya. Jadi di sini ada khilaf ulama. Setengah ulama kata malaikat yang menulis lain, malaikat yang menjaga lain, namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni dia khilaf. Ada yang kata yang tulis itulah malaikat hafazah, yang kata hafazah lain, yang tulis lain. Yang hafazah ni dia jaga kat depan, belakang, atas, kiri, kanan, dekat 10 orang. Yang satu kat bibir ni, yang kat bibir ni jaga selawat. Kita selawat je, dia ambil selawat ni, dia bawa jumpa Nabi SAW. Lepas tu bila Rasulullah jawab, dia bawa pula selawat tu bawa sini balik. Tu dalam setengah-setengah kitab sebut gitu dah. Dia ada beza-beza pendapat. Ala kulli hal, memang ramai malaikat yang menjaga kita ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi setengah riwayat kata malaikat yang 2 orang ni, dia punya dia pen dia apa? Pen dia lidah, bekas dakwat mulut ni. Dakwat dia Elio, dia ambil Elio, ditulis kat dalam buku kitab. Bermula keduanya itu menyurat keduanya akan segala amal sampai mati. Dari riwayat pada Nabi SAW, bermula malaikat yang pihak kanan itu amin. Tuan-tuan, kepercayaan atas malaikat belah kiri, dia amin, belah kanan amin. Ini ma'mun yang dipercayai, ini amin yang dipercayai. Maka apabila berbuat seorang hamba tu amal jahat, dan berkendak malaikat belah kiri bahawa nak menyurat ia akan dia, berkatalah baginya malaikat belah kanan, pegangkan olehmu tangan, pegang tangan, tahan. Maka memegang ia akan 7 saat, 7 jam. Saya kata 6 jam, 7 saat tu 7 jam. Tahan, tak boleh, pegang ni. Jika mengucap istighfar ia akan Allah, nescaya tiada disurat akan dia. Dan jika tiada minta ampun ia akan Allah, nescaya disurat ia akan satu jahat. Ni setengah orang dia ambil dalil ni. Itu setengah dia mengajar lain pula lah. Dia ajar gini, kalau kita buat maksiat jangan risau, kita ada lagi 7 jam. Istighfar cukup, insya-Allah buku catatan kita tak ditulis. Dia ingat Tuhan tak tahu tu. Bukan macam tu cara kita faham ni. Kita faham bila kita dengar hadis ni, cerita macam ni. Cerita kata malaikat yang belah kanan ni malaikat amin, dia akan menghalang ni untuk tulis ini mim babil targhib.
Min babi targhib, menggemarkan kita ni cepat-cepat taubat. Jangan lambat-lambat. Sebab masih ada peluang lagi. Jangan sampai tertulis dalam buku kita tu. Bukan kita pergi ambil, macam tu senang lah Ustaz. Kita buat maksiat sebelum 7 jam kita taubat. Sebelum 7 jam kita taubat. Tu salah faham. Salah faham ni, bukan macam tu faham ni. Maka sikit lagi ni, dan sungguhnya engkau ambilkanlah habis. Dan maka apabila diambil akan hamba itu dihantarkan pada kuburnya. Telah berkata oleh dua malaikat itu, hei Tuhanku, telah engkau wakilkan kami dengan hamba-Mu, akan bawa kami suratkan amalnya. Dan sungguhnya engkau telah ambil rohnya ni, maka izinkan oleh-Mu bagi kami naik kepada langit. Dah kerja kami dah selesai dah. Dia dah mati, kami nak balik. Maka firman Allah Ta'ala, bermula langit itu sudah penuh daripada malaikat yang mengucap tasbih. Malaikat banyak. Kat atas langit ni dah penuh malaikat dah. Kerja dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kembalilah kedua kamu dan ucapkanlah tasbih kedua kamu bagiku ke atas kubur hamba. Jangan kat atas, kau buat kat bawah ya. Dan mengucaplah takbirlah kedua kamu, ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan mengucap tahlillah kedua kamu, dan suratlah oleh kedua kamu akan demikian itu bagi hamba-Ku hingga aku bangkit akan dia. Kamu baca tahlil, kamu baca takbir, kamu baca zikir, tulis semua tu pahala tu. Kau tulis. Itu pahala untuk hamba-Ku ni. Dan firman Allah Ta'ala, kiraman katibin, menama Allah akan mereka itu kiraman katibin, dari kerana bahawasanya mereka itu bila menyurat akan kebajikan, bawa naiklah mereka itu dengan dia kepada langit, dan melintang oleh keduanya akan dia atas Allah Ta'ala, dan naik saksi mereka itu atas demikian itu. Maka berkata mereka itu bahawa hamba engkau si anu berbuat amal, akan amal kebajikan demikian. Dan apabila menyurat mereka itu atas hamba akan kejahatan, naiklah mereka itu pada langit, dan melintang mereka itu akan dia serta kerunsingan, duka cita. Masya Allah, malaikat bila dia bawa dia nak catatan amal kita yang jahat tu, sedih dia naik ke langit tu, sedih, senyap. Kalau kita buat baik, seronok dia naik, terus dia beritahu kepada Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, hei kiraman katibin, apalah diperbuat oleh hamba-Ku itu, maka diam mereka itu hingga firman ia akan kali kedua. Apa dia orang buat? Senyap. Dan yang ketiga, apa dia orang buat? Senyap. Maka sembah mereka itu, hei Tuhanku, Engkaulah yang menutup akan segala kecelaan. Engkau suruh akan segala hamba Engkau, suruh akan segala hamba Engkau dengan menutup oleh mereka itu akan segala kecelaan aib. Bahawasanya mereka itu membaca mereka itu pada tiap-tiap hari akan kitab Engkau, dan harap mereka itu akan tutupi kami. Dan berkata mereka itu, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Al-ayah, artinya malaikat kiraman katibin tahu mereka itu akan barang yang kamu berbuat, hingga akhir ayat. Maka bermula aku akan tutup akan aib mereka itu, dan Kau ya Tuhanku amat mengetahui akan ghaib-ghaib. Dan kerana inilah dinamakan mereka itu kiraman katibin. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya gini, malaikat kiraman katibin ni, dia tahu dalam Quran tu ada cerita pasal dia. Quran kata apa? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita buat. Jadi kalau kita buat jahat, dia report ke Allah Ta'ala. Maknanya siapa yang buka rahsia kita buat jahat ni? Malaikat. Malaikat malulah sebagai tukang report. Bila kita buat jahat, dia report. Begitu dia report. Jadi kata ke Allah Ta'ala, ya Allah, janganlah Kau suruh kami bagi cakap apa dia buat. Kami malu nak cakap, sebab dia orang ni tahu. Dia tahu yang kami yang bagi tahu kat Engkau, ya Allah. Macam mana Kau tahu? Dalam Quran sebut ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu buat. Jadi sebab itulah kami susah nak cakap, nak bagi tahu perbuatan jahat, maksiat yang hamba ni buat, sebab dia orang tahu apa yang kami nak bagi tahu. Dan sedangkan Kau suruh kami tutup aib, kami nak tutup aib dia orang ni. Maka Allah Ta'ala kata, kiraman katibin, kau ni, hei hamba-Ku, hei malaikat, kau ni mulia panggil kau orang ni, molek panggilmu ni. Walaupun hamba-Ku yang manusia ni buat jahat, kau cuba juga tak nak bagi tahu aku. Bukan tak nak bagi tahu,
segan nak cakap, segan kerana malu mengetahui manusia tahu yang dia yang beritahu. Al-babus sadisu fi ruhi ba'da al-khuruji ya'ti ila qabri wal mazidi. Bab ke-6 pada bahawasanya roh sesudah keluar kembali ke kuburnya dan kepada rumahnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Di dalam barzakh Ustaz, jika jiran sebelah kita ni diseksa, faham dia orang sebelah dia rasa. Ya. Kita sebelah kita, jiran kita dalam sekolah salih, nikmat dia pun kita boleh rasa. Ya. Soalan yang kedua Ustaz, kita tak tahu di mana tanah kubur kita, siapa jiran sebelah kita. Di dunia sekarang ni Ustaz, apa amalan yang kita boleh amal Ustaz, supaya bila kita di alam barzakh nanti jiran kita, jiran orang-orang salih, ulama-ulama. Soalan kita Ustaz, tadi Ustaz bercakap sebelum manusia dicipta, jin sudah menduduki dunia ni dan Allah perintahkan malaikat usir jin ni. Saya baca satu buku Ustaz, malaikat usir jin ni, kata ulama ni dia dikumpulkan satu pulau. Nama pulau tu Bermuda Triangle. Tak tahu betul ke tak betul Ustaz? Buku mana tu? Menarik itu dia. Jadi yang pertama tadi apa soalannya? Jiran di sebelah kita. Macam mana nak elak? Kita boleh rasa. Ya betul. Dia macam mana kita nak elakkan supaya kita besok bila mati ni kita tak terasa bahang dia tu. Macam nak buat? Kita pun tak tahu kat mana kita nak dikuburkan. Kita tak tahu siapa orang sebelah kubur kita ni. Tapi yang kita boleh usahakan, kita boleh usaha atas diri kita sendiri. Kita boleh usahakan atas diri kita yang pertama sekali. Maknanya kita jadikan diri kita orang soleh. Lepas tu sering membaca Allahumma alhiqni bis salihin. Allahumma alhiqni bis salihin. Ya Allah, kau hubungkanlah diriku dengan orang-orang yang soleh dunia akhirat. Di dunia, fi dunia wal akhirah. Fi dunia wal akhirah. Jadi mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, ditakdirkan Allah Ta'ala kita ni berhimpun dengan orang soleh di dunia dan di alam barzakh dan di akhirat. 3 tempat ni. Dunia, alam barzakh, akhirat. Dunia, alam barzakh, akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita jadikan diri kita ni orang soleh. Maknanya sebelah kita ni jiran yang tak baik, bahang dia tu, kita pula buat amal soleh, kita ni orang soleh, kita punya nur pula pindah ke sana. Jadi yang merasai bahang tadi ni orang-orang yang tak soleh lah. Kita orang tak soleh, duduk sebelah jiran orang kaki maksiat. Bahang maksiat itu kena kita, bahang dia kena tu kita kena. Tapi kalau kita ni pula orang soleh, sebelah kita ni orang maksiat, nur daripada soleh kita ni pindah kat dia pula dah. Macam kita duduk kat dalam satu kawasan lah, kita orang jahat tapi sebelah kita ni orang soleh. Tentang dua ni, mana kuat bahang ni. Mudah-mudahan dengan kekuatan amal soleh ni menarik segala rahmat Allah Ta'ala, ini pun terasa juga. Wallahu alam. Itu yang kita nampak pada bahas akal kita lah. Lebih betul wallahu alam, atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa soalan ni? Soalan kedua ni, amalan di dunia ni, apa yang kita nak amalkan supaya kita di alam barzakh ni. Tak ada jawab Ustaz. Nombor 3. Yang ketiga tu, yang jin tu betul ke dikumpulkan satu pulau? Jin ni pun dikumpul satu pulau Bermuda Triangle. Terus itu teori lah kot. yang Bermuda Triangle ni satu misteri. Yang tempat di Bermuda Triangle itu. Tapi kalau kita nak kata malaikat yang dikumpul situ macam tak masuk sangat. Teori itu jauh sangat. Kalau jin dikumpul mungkin. Jin yang dihalau tu dikumpul situ. Seluruh jin di dunia ni, saya baca dalam buku, yang dihalau dikumpulkan di satu pulau di dalam Bermuda Triangle. Di situ. Tadi tengok Bermuda Triangle? Yalah, tengah bukan kata dikumpulkan di pulau tu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Itu banyak teori-teori yang dibuat lah. Apakah itu benar atau tidak
tidak dapat dipastikan malaikat kita sendiri pergi situ. Baru kita boleh betul-betul cakap benda tu jadi tidak, kerana benda ni tak tahu. Dalam tafsir pun itu disebutlah kitab-kitab tafsir tentang tafsir ayat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka dalam tafsir tu yang dikisah tu, cerita tu dimasuk dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian adakah mereka semua tu dibunuh ataupun ditangkap, wallahu alam. Mungkin ada kitab lain pula yang menjelaskan lagi pula. Segala jin-jin tangkap ni dia taruh kat situ. Dan inilah menjadi sebahagian daripada misteri-misteri alam ini. Kerana kena faham, jin ni dia luas. Jin, kata jin dan manusia. Dalam jin ni ada jin Islam, ada jin kafir, ada orang putih kata demon lah, macam-macam lagi dalam tu. Dalam golongan jin tu ada banyak lagi pecah-pecahan itu. Yang kita pun tak halusi lah bidang tu. Tak halusi bidang jin tu. Mungkin orang yang halusi tu dia boleh jawab lebih detail lagi lah. Dalam alam jin tu ada banyak-banyak lagi. Jadi ada jin-jin yang awal, jin kemudian, jin yang zaman sebelum zaman Nabi Adam. Wallahu a'lam. Tidak diketahui dengan sebenar. Ada soalan lagi? Mereka ni datangi dan soal Oh, mati syahid. Adakah mereka disoal? Tidak. Orang mati syahid itu yang niat dia ikhlas kerana Allah, dia lepas daripada azab kubur, dan dia orang panggil syahid dunia akhirat. Maksud syahid dunia akhirat, dunia di dunia dia tak payah mandi. Itu mana syahid dunia. Dunia ni tak payah mandi sebab dia mati dalam perang. Darah dia menjadi saksi. Kemudian syahid akhirat sekali, dia dua sekali tu. Kerana dia tegak agama Allah. Maka orang syahid akhirat ni terlepas daripada soalan-soalan dalam kubur. Termasuk orang yang mati hari Jumaat, termasuk mereka-mereka yang disebut orang-orang yang terlepas pada siksa kubur tu, maksudnya terlepas pada soal jawab kubur. Termasuklah orang mati syahid ni masuk. Mereka tidak disoal. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultanik. Allahumma ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghal bi i'tibari afkarana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.